Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian anjuran bersama Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG dan juga Surau Jumaat An-Naim Seksyen 5 Bangsa Maju menggunakan kitab Limadha Ana Ash'ariyun La Wahabi. Kenapa saya itu Ash'ari, yakni bermanhaj dengan manhaj yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan bukan Wahabi, tidak bermanhaj ataupun bertata cara dengan tata cara yang diasaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa Ash'ari tapi tidak Wahabi? Jadi sebagaimana kuliah-kuliah yang sebelum ini, awal-awal lagi saya memberi peringatan, disclaimer kepada mungkin ada antara saudara-saudara kita yang allergic bila sebut Wahabi. Dia rasa tak selesa, rasa gatal-gatal, rasa macam nak marah, rasa macam nak mencarut pun ada. Jadi saya beri peringatan awal, memang kuliah ini tak dapat tidaklah, memang kita fokus kepada tajuk kenapa kita tak nak ikut Wahabi. Jadi saya ada ditunjukkan posting yang dibuat oleh seorang doktor PhD, PhD holder. Dia mendakwa kononnya orang yang banyak sebut Wahabi dalam kuliah-kuliah, orang itu bermentaliti loser, kata dia. Orang yang sebenarnya tak ada hujah, dia loser. Tapi dia dah tak ada hujah, dia pun pergi cakap orang Wahabi. Jadi bagi saya, orang yang bermentaliti loser ini adalah orang yang tidak sanggup berdepan dengan fakta dan data, yang tidak sanggup mendepani hujah dan dalil. Jadi memang kita tahu ada perbezaan, ada pertikaian, ada pertelengkahan, perselisihan di dalam umat Islam itu sendiri antara majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah
dan juga minoriti Wahabi. Kita tak boleh nafikan, kita tak boleh sweep under the carpet macam tak ada apa-apa berlaku. Benda tu berlaku, benda tu boiling, menggelegak. Maka cara yang paling civilized, bahkan itu cara yang dianjurkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Tuhanmu, yakni jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu, bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Jadi kalau ada misalnya saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, sahabat anda kita, yang kita dapat detect dia mula terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang menyeleweng, tidak kiralah, tidak semestinya Wahabi, yang mula terpengaruh dengan fahaman Syiah, yang mula terpengaruh dengan liberalism, yang mula terpengaruh dengan ajaran sesat tak nak solat, ya, yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah, ya, semualah ajaran yang menyeleweng. Kita cuba seru dia dengan cara yang hikmah supaya dia kembali kepada kebenaran. Bagi nasihat-nasihat yang baik kepada dia. Tak betul macam ni. Ya, bagus kasih kepada keluarga Nabi SAW, bagus. Cinta kepada keturunan Nabi itu bagus. Tapi membenci sahabat Nabi itu bukan ajaran Islam. Kita nasihat kepada orang yang mula terpengaruh dengan Syiah kerana menyangkakan Syiah itu bagus kerana kasih kepada keluarga Nabi SAW. Memang tak ada masalah. Tapi yang masalahnya bila membenci kepada para sahabat Nabi. Begitu juga bagi kita nasihatkan dengan cara yang baik. Memang dalam kehidupan manusia ni ada yang namanya kebebasan, ada yang namanya freedom. Tapi there is no such thing as absolute freedom. Tidak ada namanya kebebasan mutlak, sebagaimana yang difantasikan oleh golongan liberal. Kita buka minda mereka. Apa yang kita kata bebas? Kita sendiri lahir tanpa kita bebas memilih dilahirkan bila. Kita tidak bebas memilih dilahirkan di mana. Kita tidak bebas memilih dilahirkan oleh siapa. Jadi nasihat, ya, kawan-kawan yang boleh terpengaruh dengan fahaman liberal supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Yang terpengaruh dengan ajaran sesat, kata dia, saya ni tak minat kulit, saya minat isi, ya. Betul, isi itu penting. Tapi tanpa kulit, isi akan rosak. Tanpa syariat, hakikat itu akan jadi rosak. Jadi kita seru dia, bagus kalau kamu nak pergi pada hakikat, tapi bukan hakikat kalau sampai kamu merosakkan syariat. Kemudian yang sampai nak kata Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah, itu dah sangat serius, kerana pegangan begitu bukan lagi sesat, bukan lagi menyeleweng, bahkan sesat lagi kufur. Jadi kafir orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Kena buka minda dia. Kamu kenal tak Nabi Muhammad itu macam mana sejarah hidupnya? Baginda dilahirkan, baginda dilahirkan oleh ibu baginda Siti Aminah, hal keadaan bapa baginda telah meninggal dunia. Tak mungkin Allah dilahirkan. Allah tu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu mau'izatil hasanah dahulu. Kemudian kalau mereka masih berdekil, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatilah mereka dengan membawa hujah-hujah yang lebih baik. Jadi kita berhujah, bawa dalil, bawa hujah. Kita bawa di sini fakta-fakta apa yang dicatatkan dalam sejarah, apa yang dicatatkan oleh para alim ulama tentang fahaman Wahabi. Kamu tak setuju, jangan kamu mengatakan orang mentality loser. Kalau macam tu, kamu yang loser. Bawa hujah. Nak mengatakan Wahabi itu bagus, Wahabi itu betul, ya, Wahabi itulah yang ahli sunnah wal jamaah. Bawa hujah. Setakat ni kita lihat hanya labelan-labelan saja, defensif. Ada juga yang kata, oh kalau yang selalu sebut Wahabi ni ialah Syiah. Tidak semestinya. Memang Syiah tolak Wahabi, memang Wahabi tolak Syiah. Tidak semua yang tolak Syiah Wahabi, dan tidak semua yang tolak Wahabi Syiah. Jadi ini fakta yang kita akan bentangkan dalam buku ini. Dengar, tak setuju, bangkang dengan dalil. Kalau setakat datang untuk troll, datang untuk maki hamun, tidak menyumbang. Dan ini bukan sunnah.
Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Nabi SAW. Bahkan ada pula orang, bila kita terangkan kebatilan-kebatilan fahaman Wahabi, dia datang buat ayat-ayat skema. Oh, dia kata orang-orang Islam di Palestin sedang dibunuh. Ya, ni awak ni tak habis-habis cerita Wahabi. Loh, adakah oleh kerana orang-orang Islam di Palestin dibunuh, maka kita kena stop amar ma'ruf nahi munkar? Kita kena pausekan kehidupan kita di sini. Kan kita terpaksa hidup juga. Dan antara kehidupan yang perlu kita lalui adalah kewajipan agama al-amru bil ma'ruf, menyuruh dengan yang ma'ruf, yang baik, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah daripada yang munkar. Jadi berfahaman dengan fahaman yang sesat, yang menyeleweng itu munkar. Maka kita wajib mencegah orang daripada terpengaruh dengan fahaman Syiah. Kita wajib mencegah orang daripada terpengaruh dengan liberalism, apatah lagi pluralism yang mendakwa agama semua sama. Mencegah mereka daripada terpengaruh dengan ajaran sesat atas nama hakikat makrifat. Mencegah mereka daripada fahaman yang kufur, seperti menyamakan Nabi dengan Allah, atau menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tetap berjalan sama ada di bulan puasa. Bahkan para ulama kita, Tok Guru kita telah terangkan, dalam bulan puasa itu kita kena bersungguh-sungguh meninggalkan mengumpat. Bulan tak puasa pun kena tinggal juga, tapi lebih-lebih lagi bulan puasa kita usahalah supaya kita tidak mengumpat, kecuali mengumpat yang dituntut oleh syarak. Ada juga mengumpat dituntut oleh syarak. Terus diberi contoh, iaitu mengkhabarkan bahawa Syiah, Wahabi, kaum muda adalah ajaran yang sesat, yang salah dan sesat. Wajib kita beritahu. Walaupun kita tengah puasa. Oh, saya puasa ni, saya tak naklah cerita bahawa Syiah tu sesat. Saya tak naklah cerita bahawa liberalism tu tak betul. Saya tak naklah bagi tahu ke orang bahawa pluralism tu membawa kepada kufur. Bukan begitu. Puasa-puasa. Kewajipan amar ma'ruf nahi munkar diteruskan. Cuma mungkin orang ini dia tak sedar, dia sebenarnya sudah terpengaruh dengan pegangan Wahabi. Tapi dia buat ayat-ayat skema. Konon-kononnya prihatinlah dengan orang Palestin, tak nak cerita bahasa Wahabi. Ini namanya menunggang isu Palestin. Kita prihatin tentu. Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat dengan urusan orang Islam, maka seolahnya dia bukan daripada kalangan orang Islam. Maka apa yang berlaku di Palestin, setiap orang yang ada iman kena ada rasa prihatin, kena ada rasa sedih, kena ada rasa tersakiti, kerana orang Islam sama orang Islam itu ibarat satu bangunan, ibarat satu jasad. Apabila satu jasad sakit, yang lain juga terasa. Kalau kita sakit gigi, bukan gigi saja masalah, dengan kita tak boleh tidur, bawa demam lah apalah, padahal puncanya hanya sakit gigi saja. Jadi prihatinnya kita tentang masalah umat Islam di seluruh dunia, bukan di Palestin saja, di selatan Thailand, di Filipina, di mana pun ada orang Islam, patut kita prihatin. Tapi adalah satu pendustaan dan kepalsuan menunggang keprihatinan kita itu untuk mendiamkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tak betul. Baik. Muka surat 14. Berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Mufti Ahmad Zaini Dahlan Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ulama besar mufti Makkah pada masa tersebut, yang wafat meninggal dunia pada tahun 1304 Hijriah, pun dihina, dikondem, di character assassination oleh golongan Wahabi. Bukan dengan hujah. Mereka memburuk-burukkan supaya orang memandang hina kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, memandang hina kepada warasatul anbiya. Sedangkan ulama besar ini menulis dalam Ad-Durar As-Saniyah fakta tentang pengasas pahaman Wahabi, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan jemaahnya. Keburukan mereka yang dahsyat adalah mereka telah mengkafirkan orang-orang Islam. Mereka sekarang ni komplain, apalah ustaz ni, tergamak ustaz kata Wahabi sesat. Habis Wahabi mengkafirkan orang Islam, kamu tak pernah komplain pula. Kamu tak pernah rasa tersakiti pula orang-orang Islam umat Nabi Muhammad dikafirkan, kamu relax saja. Tapi bila kita terangkan penyelenggara Wahabi, kamu marah, kamu melenting. Bila kata kamu ni Wahabi, kamu tak mengaku.
Muhammad bin Abdul Wahhab dan jemaahnya telah mengkafirkan orang-orang Islam dan mereka telah menghalalkan darah dan harta orang Islam, yakni mereka telah membunuh dan merampas harta orang Islam. Mereka telah melanggar keharaman yang Nabi Muhammad SAW telah letakkan, iaitu dengan melakukan perkara yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan jelas mengkafirkan umat yang sejak 600 tahun dahulu. Maknanya bagi mereka dah ratusan tahun orang Islam tu majoritinya adalah kafir. Orang pertama yang menyifatkan perkara ini dengan jelas ialah Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Ada yang apologetik Wahabi yang apologetik. Dia kata sebenarnya Syekh Abdul Wahhab tu okey. Dia tu pejuang tauhid. Tapi mungkinlah ada antara pengikut-pengikut dia yang ekstrim, pengikut-pengikut dia yang melampau. Tak bolehlah nak salahkan dia. Dia okey. Tidak. Dia tidak okey. Pengasas Wahabi tidak okey. Itu hanya sikap kamu yang denial syndrome. Kamu pejamkan mata. Fakta ada di depan kamu. Kenapa kamu pejamkan mata? Kerana racun Wahabi itu telah masuk dalam fikiran kamu, maka kamu jadi defensif. Kamu ada denial syndrome. Padahal sikap ekstrim ini bermula daripada pengasas lagi. Beliau pernah menyebutkan yang bermaksud sesungguhnya aku datang membawa agama yang baru kepada kamu. Ad-dinul jadid. Beliau beriktikad bahawa Islam itu terbatas untuk dia dan para pengikutnya sahaja. Dan orang yang selain mereka yang tidak ikut kepada Muhammad Abdul Wahhab semuanya adalah orang musyrikin. Beliau juga menyatakan Muhammad bin Abdul Wahhab pernah mengatakan sesungguhnya aku mengajak kamu kepada tauhid serta meninggalkan kesyirikan terhadap Allah. Itu kalam itu benar. Kalam menyeru kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan itu adalah kalimatul haq. Itu kalimah yang benar. Tapi malangnya yuradu bihal batil. Dikendaki dengan kalimah yang benar itu maksud yang batil. Kerana apa? Kerana dia menganggap kesemua 7 keturunan sebelum ini adalah musyrikin secara mutlak. Maknanya 700 tahun sebelum beliau bangkit tu, beliau menganggap orang Islam dah jadi kafir semua. Ulama'-ulama'nya, orang-orang solehnya, wali-wali Allahnya, pejuang-pejuangnya, beliau anggap sudah musyrik. Barang siapa yang membunuh orang musyrik, yang dimaksudkan orang-orang Islam tadilah, yang dia dah kata musyrik, maka dia akan mendapat syurga. Ini ekstremisme. Ini benih kepada terorisme. Kalau tak setuju, bawa fakta dan data untuk menyangkal catatan sejarah ini. Bukan hanya dengan melabel-labelkan orang mentality loser dan sebagainya. Tidak ilmiah. Kalau kamu ada PhD, tapi cara kamu bercakap macam itu tidak ilmiah. Hanya melabelkan orang loser. Based on what? What are the proof? Kita ada bukti bila kita katakan fahaman Wahabi ini adalah fahaman yang menyeleweng, yang ekstrim. Kita ada data. Beliau juga menceritakan di dalam kitabnya Umara'ul Baladil Haram, pemimpin-pemimpin di negeri-negeri di tanah haram. Sesungguhnya golongan Wahabi ini tak kala mereka memasuki Taif, mereka telah membunuh manusia secara umum, massakar. Orang putih kata pembunuhan secara beramai-ramai. Sama ada yang tua atau muda, rakyat atau pemerintah, yang mulia atau yang rendah. Mereka bahkan menyembelih anak yang masih menyusu di hadapan ibunya. Ini apa? Ini adakah sunnah? Masih tak bagi lagi kita bagi tahu pada orang bahaya fahaman Wahabi ni. Masih sentap lagi bila kita dedahkan kebatilan-kebatilan Wahabi. Ilmiah apa? Mentaliti apa yang kamu nak bawa ni? Membunuh manusia sama ada di rumah atau di khemah-khemah. Kalau berlaku sekurang-kurangnya kita kata civil war lah, peperangan sesama orang Islam, kerana itu pernah berlaku dalam sejarah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih hidup, pernah berlaku peperangan sesama orang Islam. Tapi sekurang-kurangnya kita katakan
yang berperang sama yang berperang mereka berbunuh-bunuhan. Tapi yang tidak terlibat tidak diganggu. Ini tidak. Yang duduk di rumah, yang duduk di khemah-khemah pun mereka bunuh, dan mereka pernah membunuh sekumpulan manusia yang sedang belajar Al-Quran kesemuanya, kerana mereka anggap orang ni belajar saja Quran tapi musyrikin. Mereka menuju ke masjid dan membunuh lelaki di masjid, tidak kira sama ada mereka sedang rokok, sedang sujud. Kemudian mereka merampas wang dan harta benda. Poin yang ke-9 di muka surat 15. Berkata Al-Imam Al-Alama Al-Hafiz Khalil Ahmad Saharanpuri Al-Hanafi yang wafat meninggal dunia 1346 Hijriah, semasa menjawab persoalan. Mereka ni asyik bawa satu dua kalam ya, ulama yang mungkin mujamalah, yang mungkin bersikap diplomatik dengan fahaman Wahabi. Kata dia Dr. Yusuf Qardawi, ambillah sedikit pujian daripada Dr. Abdul Karim Zaidan. Tapi mereka memejamkan mata kepada fakta dan data. Setakat pujian, mujamalah, diplomatic words yang keluar tidak sampai membatalkan data-data dan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh para alim ulama. Semasa menjawab persoalan, adakah kamu dari golongan Wahabi atau Ahli Sunnah? Di dalam kitabnya Aqaid Ulama Ahli Sunnah Ad-Diyabandi, ini kalam tokoh Diyabandi, hukum mereka di sisi kami, maknanya bagi kami menilai orang Wahabi ini seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Ad-Durrul Mukhtar. Ada kitabnya, syarahnya Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, bahawa mereka adalah kaum Khawarij. Jadi memang sentaplah orang yang dah minat dengan Wahabi ni. Bila Ustaz Engku kata ulama 4 mazhab telah mengkelaskan Wahabi sebagai Khawarij, meroyak-royak mereka. Mana bukti, mana dalil? Ini bukti. Nama kitab kita dah bagi, nama ulama kita dah sebut. Kalau kitab Ad-Durrul Mukhtar ni adalah mazhab Hanafi. Tak ada pun dulu, memanglah dulu tak ada. Wahabi ni kan baru muncul. Kalau kamu buka kitab-kitab Hanafiyah sebelum daripada kemunculan Syekh Muhammad Abdul Wahab, memang tak ada cerita. Kita cerita ni ulama 4 mazhab yang mereka hidup selepas gerakan Wahabi ni diasaskan. Barulah mereka ada cerita, mereka tengok, mereka nilai, macam ni, bunuh orang Islam, mengkafirkan orang Islam, terbit daripada timur Madinah. Ada membotakkan kepala pula. Ini dah ada ciri-ciri dalam hadis yang ceritakan tentang Khawarij. Kalau begitu mereka inilah Khawarij. Jadi ulama 4 mazhab yang menilai bahawa Wahabi ini bukan ahli sunnah wal jamaah, sebaliknya Khawarij. Tak setuju, bawa bukti. Ulama sezaman kebangkitan itu, siapa yang menyokong? Yang menentang ramai. Mereka bangkit menolak ekstremisme dalam agama ini. Yang ke-10, Syekh Al-Alamah Al-Muhaddis Anwar Shah Kashmiri Al-Hanafi, mazhab Hanafi lagi ya. Dalam kitabnya Faidul Bari ala Syarhil Bukhari, kitab hadis. Kitab hadis syarah kepada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, menyebutkan bahawa ada pun Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi daripada Najd, daerah yang Islam bagi tahu akan terbitnya tanduk syaitan. Itu adalah seorang lelaki kampungan, orang Badawi, orang yang tidak educated sangat dan kurang ilmu. Kalau setakat kampung saja okey. Macam ayah beliau orang kampung juga tapi orang alim. Dia terlalu mudah dalam menghukum kafir kepada seseorang, sedangkan tidak sepatutnya dia menceburkan diri ke lembah ini. Maknanya bukan senang nak mengkafirkan orang ni, kena betul-betul mahir. Melainkan orang yang benar-benar mahir lagi arif tentang asbab kekufuran. Tapi tak, bagi dia boleh hukum orang ni kafir, orang ni kafir. Saya sendiri kena. Bila saya terangkan, ilmiah saja saya terangkan bahawa semata-mata istirasah dengan Nabi SAW tidak syirik. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak malu. Lalu
Ada satu orang guna nama Abu Khuzaimah, dia guna nama. Dia print screen posting saya yang menerangkan bahawa istighosah dengan Nabi tidak syirik. Lalu dia kata, telah jelas orang ini kafir, murtad, musyrik. Haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang, binatang itu menjadi bangkai. Ini pahaman Wahabi. Tak heran pengasas dia pun macam itu. Bahkan pengasas dia memang bunuh terus. Ini dia setakat mengkafirkan, belum sampai ke tahap dia nak membunuh lagi. Tapi just a step away lah. Bila dia dah anggap kita murtad, dia just a matter of disebut ke tak sebutnya. Tapi dia dah pergi kepada menghalalkan darah umat Islam. Yang ke-11, sebab kita ni, saya difahamkan ini kuliah kita yang ketiga terakhir. Mana ada lagi 2 kuliah. So kita kena laju-laju juga. Takut tak sempat khatam kitab. Kalau tak sempat khatam pun mungkin kita akan sambung secara online ke, Zoom ke, macam mana. Kalau di surau ini adalah yang ketiga terakhir. Ada 2 kuliah lagi. Syekh Jamal Siddiqui Al-Azhari yang wafat meninggal dunia pada tahun 1354 Hijriah telah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fajrus Shadiq fi raddi ala munkiri tawassuli wal karamati wal khawari. Ini ramai zaman kita sekarang. Dia membangkang tawassul haram, kata dia. Karamat mana ada, dia kata ni. Ini cerita Power Rangers. Ini cerita dongeng, cerita kelakar. Benda-benda yang mencari adat dia tak setuju. Jadi beliau mengarang kitab ni khusus untuk membawa hujah dan dalil untuk menolak golongan yang suka memperdekakan amalan tawassul, yang suka memperli karamat yang berlaku pada para awliya, yang suka memperdekakan perkara-perkara yang khawarik lil adah, perkara-perkara yang luar biasa yang mencari adat, mereka suka perdekaikan. Lalu kata Syekh Jamal Siddiqui Al-Azhari rahimahullah ta'ala, kelompok Wahabi adalah kelompok yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Loh, nama Muhammad, kenapa Wahabi pula? Kenapa tak Muhammadi? Kita dah terangkan bahawa beliau ni lebih terkenal sebagai Ibn Abdul Wahhab. Itu biasa di kalangan orang Arab. Seorang itu dikenali sebagai Abu ataupun Ibn. Jadi beliau ni anak pada ulama, maka beliau terkenal sebagai Ibn Abdul Wahhab, anak Ustaz Wahhab. Anak Ustaz Wahhab lah ataupun anak Syekh Wahhab. Maka pengikut beliau terkenal sebagai Wahabi. Ini bukan baru. Abang beliau sendiri juga, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, juga menggelarkan fahaman adik ini sebagai Wahabiyah. Beliau ini mula muncul pada tahun 1143 Hijriah. Buka mata Wahabi. Ya, jangan jadi buta, jangan jadi pekak. 1143 Hijriah. Yang kamu mengaku Salafi itu kok telah mana? Yang kamu mengaku ikut Salaf tu, kamu ikut pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Paling-paling jauh pun Muhammad Abdul Wahhab mengidolakan Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah masih bukan Salaf. Beliau hidup pada tahun 700 hingga 800 lebih. Kurun ke-8. Jadi Wahabi ni perasan. Perasan kononnya dia Salafi. Kalau saya kurang gemar guna istilah Salafi untuk merujuk pada Wahabi. Kerana itu satu bentuk penyamaran. Salafi berarti orang ikut Salaf. Wahabi tidak ikut Salaf. Wahabi ikut Khalaf. Kalau Khalaf soleh masih okey, Khalaf yang baik-baik. Tapi Wahabi ikut Khalaf yang toleh. Khalaf yang buruk, yang menjumpahkan darah ribuan umat Islam. Sebab itu Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala satu masa dahulu pernah keluar surat tak benarkan beliau berkuliah. Beliau ada kuliah di TV Al-Hijrah masa itu. Jadi bila beliau ada buat teguran bau-bau ni, mereka ungkit baliklah kes tu. Itulah namanya mentality loser. Beliau tegur tu bab nikah kahwin, tak setuju, buat secara ilmiah, bawa hujah-hujah ilmiah kamu. Kenapa nak attack peribadi beliau? Dan saya tahu, saya saksi kejadian. Kenapa pada tahun 2014 pada ketika itu keluar surat tak bagi Syekh Nuruddin berceramah, kerana dalam TV Al-Hijrah beliau menyebut dengan jujur, dengan terus terang bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah as-saffah.
seorang yang suka menumpahkan darah, because that's the reality. Jadi ada orang yang tak suka, dia buat report kepada kedutaan Saudi. Kedutaan Saudi call kepada yang berkenaan. Jadi yang berkenaan tu telah kabut, yang lain tu tambahlah bagi panjang senarai. Orang kata tak ikut fatwa. Isu pindah organ. Syekh Nurdin ada tulis buku ilmiah bentangkan dalil-dalil yang membenarkan pemindahan organ, dalil-dalil yang tidak membenarkan pemindahan organ, dan beliau cenderung kepada yang mana. Itu exercise ilmiah. Bukan beliau menulis surat kata saya nak bangkang fatwa ni, bukan. Semana keterbukaan. Ini namanya mainan persepsi. Ini memang perangai orang yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran seperti Wahabi ini. Kalau dia tak boleh bunuh diri kita, fizikal kita, dia akan bunuh karakter kita. Dia akan buruk-burukkan karakter kita. Jadi beliau baru muncul pada tahun 1143, beliau bukan salaf. Jadi kalau kamu mengaku salafi, silap. Kemasyhurannya mula meluas selepas tahun 1150, ya, bila ayah dia dah meninggal dunia, baru dia full fledged lah, all out lah masa tu. Dia mula menzahirkan akidahnya yang menyeleweng di Najd. Dalam mengembangkan akidahnya, beliau telah dibantu oleh Muhammad bin Saud. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab, dia bahagian agama. Dia bawa satu ideologi baru dalam agama. Tapi dia perlu pada sokongan politik. Dia perlu pada kekuatan kuasa. Jadi yang memberi sokongan politik pada dia adalah Muhammad bin Saud. Ya, maknanya nenek moyang kepada keluarga di Raja Arab Saudi lah. Ini kisah sejarah. Tak boleh nak padam, ini sejarah. Berkata Syekh Al-Alamah Al-Faqih, poin yang ke-12. Yusuf bin Ahmad Ad-Dajwi Al-Azhari yang wafat meninggal dunia pada 1365 Hijriah. Dalam kitab Maqalat wa Fatawa, kami tidak pernah mendengar daripada seorang pun yang mengatakan bahawa kafir musyrik Quraisy dalam masalah tauhid rububiyah itu orang yang beriman, melainkan daripada Ibn Taimiyah dan Ibn Abdul Wahhab. Ini bid'ah dalam akidah. Wahabi kononnya penentang bid'ah. Dia tak sedar diri bahawa dia ada bid'ah dalam akidah. Mana bid'ah dia? Bid'ah dia ni kutip daripada ulama kurun ke-8, iaitu Al-Imam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibn Taimiyah ni ulama. Kalau Syekh Abdul Wahhab, ulama'nya beliau tu dipertikaikan. Tidak ada bukti bahawa beliau tu alim. Tapi kalau Syekh Ibn Taimiyah, itu memang beliau alim. Tidak dinafikan. Tapi kenapa beliau ditolak oleh seluruh ulama-ulama sezaman dengan beliau, kecuali beberapa murid-murid setia beliau yang menyokong beliau. Yang lain tolak, sepakat 4 mazhab memfatwakan bahawa beliau salah dalam fatwa-fatwa beliau adalah kerana walaupun beliau alim, walaupun banyak juga pandangan-pandangan beliau yang betul, yang bagus, tetapi ada banyak, lebih kurang 60 masalah beliau melanggar ijma'. Itu dicatat dalam kitab Al-Arjibah Al-Mardiyah Al-As'ilatil Makkiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Bila melanggar ijma' dalam bab akidah, itu serius. Antaranya di sini. Mereka kata kami ikut akidah salaf, bohong. Wahabi membohong. Ya? Kerana kalau salaf, tidak ada satu orang salaf pun yang berpegang bahawa orang musyrikin seperti Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tidak ada. Kalau ada, bawakan bukti. Tak perlu nak maki saya. Tak perlu nak carut saya. Tak perlu nak fitnah saya. Tak perlu nak aibkan saya. Tak perlu. Masing-masing manusia ada aib. Ada kesalahan. Ada kekurangan. Sekarang ni kita bincang ilmiah saja. Kamu kata kamu ikut akidah salaf. Salaf yang mana yang berpegang bahawa orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiyah? Tidak ada. Sama macam saya tanya Salman Ali. Dalam dialog Wahabi di Perlis, saya tanya, siapa ulama salaf yang mengharamkan istighasah dengan orang mati? Jawab dia, Ibn Aqil.
Ibn Aqil adalah ulama salaf yang mengharapkan istighosah dengan orang mati bohong lagi. Tapi dia memang terlatih dalam bidang debat. Dan bidang debat ni nak nampak hebat. Nampak kita hebat. Soal data, fakta yang kita sebut betul ke salah, orang kadang tak tahu. Nampak boleh jawab. Ibn Aqil kata dia, ulama salah yang mengharamkan istighosah dengan orang mati bohong. Sama ada dia sengaja berbohong atau dia tersilap, Allah yang lebih tahu dan dia pun tahu. Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salah. Itu satu kesalahan fakta. Yang kedua, Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang mengajar cara istighosah dengan Nabi SAW. Mengajar cara tawassul dengan Nabi SAW. Kita minta ulama salaf yang mengharamkan istighosah. Dia bawa ulama khalaf yang membenarkan istighosah. Ini apa dah? Apa cerita? Tapi bersoraklah dia orang, oh, ustaz aku kalah debat dan sebagainya. Sebab mentaliti dia bukan nak cari kebenaran. Kalau ikut salah tak ada. Tidak ada salaf yang mensyirikkan istighosah. Syirik itu menuhankan selain daripada Allah. Semata-mata istighosah tidak syirik. Lepas tu fitnah pula ustaz aku suruh istighosah dengan pokok. Dia tak boleh jawab hujah kita. Bukanlah dalam dialog dengan Ustaz Salman, tidaklah. Dalam musyarat sebelum daripada dialog lagi. Dalam satu musyarat tertutup, saya tanya. Tapi saya tak tanya ulama salah. Yang fitnah kata ustaz aku suruh istighosah dengan pokok, kamu tanggunglah dosa fitnah tu sampai ke akhirat. Ya. Kalau ajak debat, jom ustaz aku debat. Boleh ke tak boleh minta tolong dengan pokok? Saya kata, saya akan pegang yang tak boleh. Berada debat boleh. Tapi saya akan pada pihak yang mengatakan tak boleh. Sebab itu fitnah. Ceritanya, saya bertanya kepada orang yang berkenaan. Ini saya tanya lebih asas. Dengan Ustaz Salman tu saya tanya yang cabang dia. Ini kita nak faham agama ikut kefahaman salaf. Ada tak salaf yang mengharamkan? Itu soalan saya. Masa mesyuarat, soalan saya lebih basic lagi. Ada tak dalil yang mengharamkan istighosah? Saya tanya dalil terus. Kan agama terbina atas dalil. Habis semang derah, semang kencang. Agama terbina atas dalil, baguslah. Sebab mainlah dalil. Saya tanya ada tak dalil yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Itu ayat dia. Dan rakaman ada. Dan saya cabar dedahkan sepenuhnya rakaman. Kalau betul. Dalil saya kata kalau macam tu bawa satu dalil. Dia dakwa dalil tu banyak. Dia tu bawa satu dalil. Sampai habis mesyuarat. Satu dalil pun tak bawa. Maka hangat hati. Tak boleh bawa dalil atas dakwaan dia istighosah tu haram. Maka yang keluar daripada mulut kata minta tolong dengan pokok tu, wallahi orang berkenaan, bukan saya. Dia kata, kalau macam tu, bolehlah kita minta tolong dengan pokok. Dengan syarat, dengan i'tiqad bahawa Allah yang beri. Sebab kita dah terang dah. Minta tolong dengan wali ni, dengan syarat, i'tiqad orang yang minta tolong tu, Allah yang beri. Wali ni tak boleh buat apa. Habis minta tolong, sebab musabab lah. Macam kamu tak tolong dengan orang hidup juga. Kamu kena i'tiqad, orang hidup sebenarnya tak boleh tolong. Habis yang tak boleh tolong, kamu minta tolong apa? Sebab musabab. Usaha ikhtiar. Tapi orang dah mati, usaha ikhtiar apa lagi? Lah, dengan doa dia. Allah boleh jadikan dia sebab kebaikan melalui doa dia. Sebab tu kita istighosah dengan orang soleh. Bukan sebarang orang kita beri istighosah. Jadi Wahabi biar bodoh asal confident ni. Dia kata kalau boleh tak tolong orang mati, why not kita pergi kat kubur minta dia goreng mi? Ini apa cerita kan? Orang tu dah mati kalau nak suruh goreng mi. Ada pula yang kata, kalau macam tu boleh istighosah orang mati, kalau kita sakit, kita pergi kat kubur doktor, wahai doktor tolonglah ubat saya. Ini apa cerita kan? Kau tak faham konsep, kemudian kau berhujah. Konsep istighosah ni adalah asbab. Ada sebab yang zahir, macam orang hidup, kita minta tolong nampak dia bangun, angkat apa, tolong, ya, bagi rawatan, nampak. Ada sebab yang syar'i, dari segi syaraknya doa. Macam sekarang ni dengan Palestin.
Palestin sekarang ada sebab yang zahir. Yang pergi berperang tu asbab yang zahir lah tu. Nak mengalahkan. Asbab yang syar'i itu yang bangun tahajud tengah malam, merintih berdoa, menangis kepada Allah. Itu namanya doa silahul mukmin. Habis hanya orang hidup kah boleh doa? Sabit dalam hadis-hadis orang mati juga boleh berdoa. Itu alasan kita. Lalu dia kata, oh kalau macam tu bolehlah minta kita pergi kat pokok, kita kata wahai pokok tolonglah saya. Tapi dengan i'tikad Allah yang beri. Dan saya masih ingat, saya terus jawab, istighosah tidak disyariatkan macam itu. Cuma bila dia tekan-tekan, kalau i'tikad itu Allah yang beri, tak syirik lah. Tapi tak syirik bukan berarti boleh. Orang makan babi tak syirik, tapi makan babi tak boleh, haram. Orang bunuh orang tak syirik, tapi bunuh orang tak boleh, haram. Akhirnya dia spin, kata ustaz aku, dia tak sebutlah nama saya, tapi orang faham lah. Geng-geng dia faham lah. Lepas tu geng-geng dia yang dia sebar. Dan bahayanya fitnah ni, daripada dia fitnah kononnya saya suruh tak tolong dengan pokok, ada yang masuk, ustaz aku kata boleh sembah pokok. Udah. Dia punya fitnah dalam larat. Kan ada game yang kita beratur satu barisan, yang depan bisik satu ke agak belakang, yang belakang bisik. Sampai hujung dah lain lah. Ya, maka yang mencetuskan fitnah tu hang sahibus sama'ah ke, hang sahibus sa'adah ke, hang sahibul fadilah, hang tanggung dosa tu. Dosa hang panjang. Pasal hang pencetus. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni satu cara yang buruk. Ini contohnya. Nak buat debat, boleh atau tak boleh tak tolong dengan pokok? Tak payah debat lah sebenarnya. Tak boleh, sepakat. Tapi dia orang yang minta dalil. Saya ada saksi Dr. Aiman ada sebelah saya, Dr. Najah Usim ada, Dr. Wan ada. Dia orang yang minta dalil. Bila kata tak boleh, mana dalil? Tujuan dia dah cakap, sambung kita sedihlah. Kami tak boleh bawa dalil haram tak tolong dengan wali, hampa pun tak boleh bawa dalil haram tak tolong dengan pokok. Perlu dalil kan barang yang dah sepakat. Lagipun pokok tu bukan asbab. Mana dalil tak boleh makan batu? Orang tak cari dah dalil. Kerana batu tu bukan asbab untuk makan. Orang bincang ni apa dalil tak boleh makan tupai, apa dalil tak boleh makan buaya, itu orang bincang. Sebab memang boleh makan. Kalau makan buaya boleh kenyang, tapi boleh ke tak makan? Itu ulama bincang sampai khilaf. Sebab ada juga mazhab kata boleh makan buaya. Kita tak lalu lah. Haram lah, mazhab kita haram. Bukan setakat tak lalu, haram. Arnab pun ada orang tak lalu makan. Tapi mazhab kita halal. Makan arnab. Tak ada masalah. Jadi, hati-hati. Ini permainan persepsi. Pembunuhan karakter. Kalau kamu betul ikut sunnah, kita secara ilmiah, secara fakta. Jadi tak ada. Tidak ada orang yang mengatakan kafir musyrik, orang Quraisy dalam masalah tauhid rububiyah itu orang beriman, melainkan Ibn Taymiyah dan Ibn Abdul Wahhab. Mereka je yang mendakwa orang musyrikin ada tauhid, namanya tauhid rububiyah. Yakni tidak ada seorang pun daripada ulama salaf dan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang begitu. Asalnya Al-Imam Ibn Taymiyah yang bawa bid'ah itu, dihidupkan balik bid'ah yang dah mati itu oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang dipanjangkan lagi. Yang ke-13. Syekh Al-Allamah Muhammad Na'imuddin Al-Muradabadi 1367 Hijriah menyatakan dalam kitab At-Tahqiqat Lidaf'i At-Talbisat li Ma'rifati Adillati Dalalin Nas, bahawa kesemua manusia sama ada dari timur atau barat berada di atas landasan akidah yang hak, sehinggalah munculnya seorang lelaki dari Najd ni yang diangkat sangat Syahidul Wahhab, kata beliau pejuang, beliau mujaddid, beliau pejuang tauhid dan sebagainya. Cuba baca apa yang ulama kata, jangan baca yang penyokong Wahabi kata. Memang of course lah, ulama-ulama yang hidup pada zaman tu ataupun sejurus selepas kebangkitan tu, apa mereka kata tentang beliau. Semua manusia, maknanya semuanya faham semua pula. Maknanya orang-orang Islam lah. Orang-orang Islam yang ahli sunnah wal jamaah
dari timur atau barat berada di atas dasar akidah yang hak, sehinggalah munculnya seorang lelaki dari Najd yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berada dalam kesesatan yang nyata lagi layak menerima azab. Ini deskripsi daripada ulama. Tidak ada lagi bahawa beliau ini termasuk daripada golongan Khawarij. Yang ke-14, Syekh Imam Al-Alamah Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari rahimahullah ta'ala 1380 Hijriah menyatakan dalam kitabnya Al-Jawabul Mufid Lisailil Mustafid, jawapan yang memberi faedah kepada orang yang bertanya dengan tujuan nak ambil faedah. Ramai yang datang ke TikTok, ke Facebook, dia bertanya bukan dengan nak ambil faedah. Dia bertanya sebab nak troll. Dia bertanya sebab nak perli. Dia bertanya sebab nak hentam. So tak dapat faedah. Kita terang macam mana pun, orang lain dapat faedah. Kadang-kadang saya terang juga. Orang tanya, Ustaz layak buat apa orang tanya macam tu? Saya kata saya bukan tujuan nak jawab dia. Saya tujuan untuk orang lain baca, orang lain faham. Dia tak akan faham sebab dia tanya bukan dalam mustafid, bukan nak ambil faedah. Istafada yastafidu. Al-jawabul mufid, jawapan yang memberi faedah, lisailil mustafid, syaratnya kepada orang yang bertanya dengan tujuan nak ambil faedah. Bahawa cukuplah untuk kamu ketahui bahawa tanduk syaitan Najd dan pengikutnya itu ialah pewaris kepada pemikiran dan pendapat Ibn Taymiyah. Jadi dalam dialog Syekh Nazim, dialog Police 1.0, saya terpaksa terang pada Ustaz Salman Ali kalau Ibn Taymiyah itu bukan Wahabi. Kerana Wahabi ni maknanya pengikut Muhammad Abdul Wahhab. Ibn Taymiyah hidup 400 tahun lebih kurang sebelum beliau. Tak mungkinlah beliau itu Wahabi. Tapi beliau ni memang idola kepada Muhammad Abdul Wahhab dan seterusnya idola kepada golongan Wahabi. Yang tak mengaku Wahabi pun doa asyik-asyik Ibn Taymiyah, kemungkinan dia Wahabi tanpa sedar. Cak buat sajak puji Ibn Taymiyah dan bagai, ada kemungkinan lah dah masuk virus Wahabi dalam otak dia. Yang ke-15, Syekh Al-Alamah Abdul Hamid bin Husain Asy-Syarwani Al-Maki Asy-Syafi'i 1301 Hijriah di dalam hasyiahnya ke atas kitab. Hasyiah ni maknanya catatan tepi. Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj menyebutkan pada menerangkan perkataan wal munazi' ila akhirih, beliau adalah Ibn Taymiyah dan pengikutnya, iaitu dari kelompok sesat yang masyhur pada zaman kita sekarang ini dengan panggilan Wahabi. Maknanya manhaj mereka sama. Zaman Imam Ibn Taymiyah belum ada Wahabi. Tapi manhaj pemikiran Wahabi itu banyak ambil daripada Al-Imam Ibn Taymiyah. Yang ke-16, Al-Syekh Al-Alamah Ibrahim bin Utsman As-Samnudi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Sa'adatud Daraini fi raddi al-firqataini al-Wahabiyyah wal Muqallitiz Zahrah, bahawa asal-usul kaum Wahabi ini adalah kaum Arab Badawi yang jahil. Mereka muncul dari Najd, satu sudut dari arah timur Madinah, Al-Madinatus Syarifah, pada kurun ke-12 Hijrah. Itu salaf ke mana tu? Paling-paling dikatakan salaf 500 tahun pertama, tapi yang masyhurnya 3 generasi awal itu salaf. Ini kurun ke-12, salah apa? Mereka telah menisbahkan diri mereka kepada ketua mereka, iaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, pembuat bid'ah lagi sesat dan menyesatkan. Itu kita kata, kalau orang Wahabi ikut kuliah ni memang panas lah. Idola dia dikatakan sesat lagi menyesatkan. But it's the fact. Itu fakta. Dan ini diungkapkan oleh para alim ulama, bukan orang-orang jahil. Bukan orang awam, man on the street, bukan. Sekarang ni orang awam pula nak nilai ulama. Bagi saya tak iktiraf di ulama. Hang siapa? Hang gaji tak kat mana? Tak perlu pun beriktirafan daripada orang jahil. Ulama tetap ulama. Kalau orang jahil tidak iktiraf. Mereka dinisbahkan dengan beliau kerana mengikut akidah beliau yang batil lagi keji dan perbuatannya yang buruk. Oleh itu, telah jelas kepada kita berdasarkan kepada bukti yang telah lalu daripada sekian banyak para alim ulama terkemuka umat ini bahawa Asy'ariyah itulah ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kita Asy'ari. Itu beza kita dengan mereka. Kita tak segan sila walaupun ada yang menyesatkan Asy'ariyah.
Bahkan mengkafirkan Asy'ariyah di Malaysia ni boleh. Dia tak mau semayang belakang Asy'ariyah. Bermasalah. Tapi kalau orang tanya kau Asy'ari, memang kita harap kita Asy'ari. Cuma kok kita tak layak lah. Kita tak sebijak, tak sepandai, tak sealim, tak semahir Asy'ariyah yang tulen lah, yang asal dulu. Asy'ariyah dulu tu pakar cabang ilmu. Ahli tafsir pun Asy'ariyah, ahli hadis pun Asy'ariyah, ahli fiqh pun Asy'ariyah. Kita ni jahil. Tapi teringinlah kalau kata tu Asy'ari, alhamdulillah. Mereka beria pertahan Wahabi. Hang Wahabi, wah, penting tu. Kau ni asyik-asyik label kau orang Wahabi. Yang paling penting sekali, negeri kami bukan Wahabi. Itu pula. Lah kau kata Wahabi betul, apa masalah kalau negeri kau Wahabi pun? Nampak tak? Konflik dalaman, konflik jiwa. Bertahankan Wahabi, tapi kata Wahabi marah. Sindrom siput babi. Siput jalan slow. Dia fikir aku ni siput ke babi? Aku ni siput ke babi? Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Ya. Wahabi bukan ahli sunnah. Asy'ariyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Bukan ahli sunnah bukan makna kafir ya. Ada orang tak faham. Sanggup ustaz kafirkan Wahabi? Tak. Kita tak kafir kan. Cuma kita bagi tahu lah. Menyeleweng. Mereka mengikut manhaj ulama salafus soleh. Asy'ariyah itu ahli sunnah mengikut manhaj ulama salafus soleh pada akidah. Akidahnya akidah tanzih, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Ada sekarang golongan-golongan yang suka kias Allah dengan makhluk. Kalau malaikat pun boleh turun naik, apa masalah Allah gerak atas bawah? Oh, kau kias Allah dengan makhluk. Kalau perempuan pun boleh beranak, apa masalah kalau Allah beranak? Kenapa tak cakap macam tu? Kalau kau nak kias Allah dengan makhluk. Kalau semut boleh berjalan, kenapa pula Allah tak boleh bergerak? Dia cerita bergerak, kalau benda yang makhluk, memanglah dia bergerak diam. Yang bukan makhluk, tak ada cerita bergerak diam tu. Tapi dia tak faham. Dia cakaplah benda-benda yang sebenarnya buruk. Mereka mengikut manhaj ulama salafus soleh pada akidah dan cara pengambilan dalil. Mereka ialah pengikut yang terbaik kepada golongan salaf terdahulu. Jadi yang sebenarnya salafi adalah Asy'ariyah dan ikut salaf. Mereka ialah imam kaum muslimin. Itu fakta. Wahabi ambil ilmu hadis daripada ulama mana? Wahabi ambil ilmu tafsir daripada ulama mana kalau tidak Asy'ariyah? Imam Nawawi pun Asy'ariyah. Imam Ibn Hajar Asqalani pun Asy'ariyah. Sehingga ada ulama Wahabi mengatakan dua orang tokoh hebat ini bukan ahli sunnah pada bab ayat sifat. Sebab tak sama dengan Wahabi. Dia kata bab lain mereka ahli sunnah lah. Tapi bab memahami ayat-ayat sifat, Imam Nawawi dan juga Imam Ibn Hajar Asqalani kata ulama Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah panji ahli hak, iaitu ahli sunnah wal jamaah bagi umat Islam. Sehingga jika dimutlakkan perkataan ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan adalah golongan Asy'ariyah. Ini pun dia tak faham. Oh, dia kata kalau macam tu, sahabat Nabi bukan ahli sunnah lah. Kau kata ahli sunnah tu Asy'ariyah. Imam mazhab bukan ahli sunnah lah. Bukan. Maknanya, selepas daripada bangkitnya Asy'ariyah, punya ramai ahli sunnah wal jamaah ni bermanhaj Asy'ariyah. Kalau sebut ahli sunnah saja tu merujuk pada yang ramai tadilah. Bukan menafikan sahabat tu ahli sunnah wal jamaah. Sahabat kan hidup dulu, belum lagi wujud Asy'ariyah pada masa tu. Asy'ariyah tu jadi ahli sunnah kerana ikut sahabat. Hampir tidak wujud golongan sunni melainkan mereka mesti berakidah Asy'ariyah. Maknanya lepas bangkit Asy'ariyah tu, yang aliran yang bukan Asy'ariyah tapi masih ahli sunnah wal jamaah masih ada. Golongan Asariyah yang asli, bukan Asariyah yang Wahabi yang menyamak ni, bukan. Ada ya, tetapi macam tak ada, tak ramai. Yang ramainya Asy'ariyah. Tu dia kata hampir tidak wujud tu, bukan tak wujud. Ada. Mereka ni ahli sunnah wal jamaah tapi mereka tidak manhaj Asy'ariyah ada. Tapi selepas bangkitnya Asy'ariyah, itu adalah minoriti. Mereka ini tidak pernah dituduh sesat dan melakukan bid'ah semenjak kurun keempat lagi.
Maknanya Asy'ariyah ni tak pernah, bahkan Syiah tu musuh kepada Ahli Sunnah. Syiah tu masih panggil kita Sunni. Sesat-sesat Syiah tu, dia masih merujuk pada Asy'ariyah tu sebagai Sunni. Maknanya Ahli Sunnah. Melainkan daripada puak-puak yang sesat, yang menuduh Asy'ariyah sesat ni yang sesat. Mu'tazilah, Khawarij, Musyabbihah dan kelompok sesat yang lain. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala 974 Hijriah, antara ulama yang terkemudian, ulama hebat mazhab Syafi'i yang terkemudian. Dan selain beliau, dan tidak ada yang beriktikad dengan kesesatan golongan Asy'ariyah ini melainkan orang yang bodoh lagi jahil. Itu ada tu, di tengahnya ada seorang dia kata Asy'ariyah sesat, maknanya dia tu bodoh lagi jahil, atau pembuat bid'ah yang terpesong dari kebenaran, dan tidak ada yang mencela Asy'ariyah melainkan golongan yang fasik. Itu berlambak dalam Facebook tu. Dia ada peli-peli Asy'ariyah, dia hentam Asy'ariyah. Dia ingat Asy'ariyah baru wujud tu. Dia sebutlah nama so-called ustaz-ustaz sunnah dia. Oh, doktor ni cakap macam ni, doktor ni cakap macam ni. Tiba-tiba datang Asy'ariyah kata macam ni. Kau ingat Asy'ariyah baru datang minggu lepas? Asy'ariyah tu sejak daripada para ulama mazhab berdepan dengan Mu'tazilah tu. Lepas daripada ulama mazhab berdepan dengan fitnah khalqul Quran tu, bangkit Imam Hasan Asy'ari menentang Mu'tazilah. Ini orang jahil tapi dia tak sedar dia jahil. Ini ada sebut dah ni. Ulama dah sebut. Imam Abi Hajar Al-Haytami dah kata, siapa yang mencela Asy'ariyah ni, dia adalah golongan yang fasik. Maknanya dia ahli bid'ah dalam akidah. Juga jelas kepada kita bahawa kelompok Wahabiyah ini bukanlah daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka ialah puak penentang lagi pendosa yang berjalan di atas landasan puak Khawarij. Dan kesemua ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengetahui hakikat pengasas dan kelompok ini seolah-olah telah sebelat suara dalam mengatakan bahawa mereka ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada seorang dua, Dr. Yusuf Qadawi puji, Dr. Abdul Karim Zaidan puji, tidak membatalkan fakta dan data terkeluarnya Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya tidak, mengapa ada dalam kalangan mereka yang menarik kembali apa yang telah mereka katakan? Salah seorangnya ialah Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad bin Ismail As-San'ani. Imam As-San'ani beliau telah menarik kembali qasidahnya yang pertama yang beliau muatkan pujian Ibn Abdul Wahab. Memang jangan kata Syekh Abdul Wahab, apa tu, Al-Imam Ibn Taimiyah pun ramai ulama-ulama memuji beliau. Dan memang beliau ada ciri-ciri yang layak dipuji. Tapi setelah beliau menzahirkan fatwa-fatwa beliau yang melanggar ijma', maka ramai yang mengkritik beliau. Sebab kadang-kadang orang tu awal-awal dia nampak okey. Nampak macam tak ada masalah. Tapi bila timbul Abdul Wahab ni bid'ah beliau, Imam As-San'ani menarik balik pujian. Mula-mula dia memuji. Dia kata, salam ala Najdin wa man halla fi Najdin wa in kana taslimi ala al-abdi la yajdi. Salam sejahtera ke atas Najd dan orang yang tinggal di Najd, walaupun salamku dari jauh ini tidak berguna. Kemudian beliau telah menyebutkan dalam kasidahnya yang kedua selepas sampai 20 tahun untuk menyatakan penarikan semula kenyataan beliau sebelum ini. Maknanya mula-mula bangkit kepada Abdul Wahab ni nampak, oh hebat ni. Ni orang bawa serta pembaharuan ni. Lalu dia puji. Tapi lepas tu dia tarik balik. Dia kata, ri'tu 'anil qawli alladhi qultu fi najdi qad sahha li fihi khilaful ladhi indi zanantu bihi khairan wa qultu asa najda nasihan yahdi al-anami wa yastahdi. Faqad khaba fihi zan la khaba nushuna wa ma kullu zanni lil haqa'iqi li mahdi. Faqad ja'ana min ardihi syaikhu murbidi fahaqqiq min ahwalihi ma yubdi. Faqad ja'a min ta'lifihi bi rasail yukaffir ahlal ardi fiha 'ala amdin. Jadi Syekh As-San'ani masa awal-awal tu kagum dengan kebangkitan Muhammad Abdul Wahab ni, dia puji. Lepas tu 40 tahun
ditarik balik. Maksud syair dia tadi, ni kita tetaplah kuliahnya. Akan masuk bab yang baru nanti, bab yang kedua. Maksud syair beliau, aku menarik kembali perkataanku yang kukatakan untuk orang Najd. Sungguh telah nyata kekhilafan dari sisiku. Zaman sekarang pun ada Wahabi Taubat. Dah jadi Wahabi Taubat. Tapi itu dia cari kebenaran lah. Kalau cari kebenaran tu insya-Allah nama-nama Allah tunjuk. Aku menyangka padanya ada kebaikan, maka aku katakan moga-moga orang Najd ini akan memberi nasihat petunjuk kepada yang mencari petunjuk. Itu sangkaan awal dia. Sungguh telah tergelincir sangkaanku, bukan nasihatku. Nasihatku okey. Tidaklah setiap sangkaanku itu nyata padaku. Mana aku salah sangka pada. Sungguh telah datang kepadaku dari negerinya seorang syekh yang menetap di sana, lalu menjelaskan kepadaku keadaan dengan sejelas-jelasnya. Sebab kita kadang bila kita duduk dengar pada jauh, kita tak dapat gambaran yang tepat. Bila dapat maklumat daripada orang yang menjadi saksi mata, baru kita nampak. Bukan itu saja, sungguh telah sampai karangan risalah-risalahnya. Di study balik buku-buku tulisan Muhammad Al-Wahab ni, dia mengkafirkan penduduk bumi di dalam risalahnya dengan semudah-mudahnya. Ini contoh bagaimana seorang yang awalnya kagum, memuji kepada ketokohan Syekh Muhammad Al-Wahab, lalu setelah sedar tentang fakta dan data yang sebaliknya, menarik balik pujian tersebut. Next, insya-Allah di muka surat 19, going to buku 20 lah, 19-nya hanya tajuk saja. Al-Asy'ariyah adalah majoriti umat ni. Jadi jangan Wahabi perasan kononnya dia tu uraba, dia sikit maka dia betul, tak. Yang betul tu adalah as-sawadul a'zam. Alaikum bil jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.